Hello guys, selamat datang ke Direct Day Media. Okey, seperti yang kita semua tahu, sekarang ni memang banyak jenama smartphone yang ada dekat pasaran. Kali ni saya nak kongsi kepada korang semua tentang satu jenama terbaru yang telah pun masuk ke pasaran Malaysia tapi kurang diberi pendedahan kepada pengguna. Yelah, benda baru ni memang lambat sikit lah kita nak adapt. Phone apa tu agak-agak? Let's check it out. Smartphone yang saya maksudkan tadi ialah TCL Plex. Mesti ada antara korang yang pernah dengar tentang brand TCL ni, sebab TCL ni sebenarnya jenama TV yang famous dan established. Cuma mereka baru saja berkecimpung dalam dunia mobile phone, dan TCL Plex ni ialah smartphone rasmi pertama mereka yang ada dekat pasaran. Saya sudah pun menggunakan TCL Plex ni dalam 3 minggu macam tu, dan secara peribadi saya rasa TCL telah pun membuka langkah yang positif sebagai pengeluar smartphone melalui TCL Plex ni. First kali yang saya suka pasal TCL Plex ni ialah dia punya skrin. Sebagai pengeluar TV yang famous kan, sudah pastinya dia punya skrin adalah dia punya strength. Ok, first kali tengok size skrin dia ialah 6.53 inch FHD Plus Doge display dan 90% screen to body ratio. Dia guna Full HD Plus dengan resolution 1080 kali dengan 2340 pixels. Dengar macam biasa kan? Tapi tengok, bila saya on screen dia, korang pasti perasan kehebatan kualiti skrin dia. TCL Plex ni menggunakan teknologi yang dinamakan NXT Vision. Ia membuatkan skrin tu nampak sangat cantik, especially bila korang tengok YouTube ataupun Netflix. So memang layan lah, kontras dan clarity dia memang balance, plus screen dia support HDR. Bukan biasa-biasa guys. Saya rasa dalam tempoh 3 minggu saya guna TCL Plex ni, jarang dah saya cast telefon ke TV untuk tengok YouTube ataupun Netflix. Saya layan dekat phone je. Senang cerita memang syok lah. Kamera depan dengan megapiksel setinggi 24MP terletak di hujung belah kiri yang TCL namakan sebagai Doge. Position ni membuatkan kamera tu nampak camouflage kalau korang guna wallpaper yang bersesuaian. Bagi yang risau kamera tu kacau korang masa tengok video ataupun main game, seriously saya cakap, selepas beberapa kali guna telefon ni memang kita boleh ignore je kamera tu, sebab nampak macam tak ada. Pada bahagian belakang, TCL Plex menggunakan material glass dan mempunyai 3D holographic finishing yang menghasilkan warna yang shining-shining sikit. Bagi saya tak over sangat, just nice. Tapi bila guna glass pada bahagian belakang ni, so korang faham-faham lah, dia agak slippery sikit bila korang tak pakai casing. Tapi jangan risau, TCL Plex dah bagi sekali dia punya hard case dalam box dia. Bila dah pakai case ni, phone ni agak selesa dan masih lagi dalam kategori compact. Cuma penggunaan satu tangan bagi saya agak susah sikit lah. Dia macam ada yang tak sampai. Untuk kamera belakang, TCL Plex menggunakan 3 lens, iaitu 48MP untuk main kamera, 16MP untuk ultra wide dan 2MP untuk low light kamera yang disusun secara melintang dan diapit kiri kanan oleh dual flashlight. Bagi saya, ia satu kombinasi yang unik dan pelik sikit lah rekaan macam ni. Walaupun TCL Plex ni tergolong dalam kategori smartphone yang budget friendly, tapi kualiti kamera dia bagi saya agak low sikit. So sayang tau, sebab skrin dia dah padu. Jadi kalau TCL ni boleh improve sikit daripada segi kamera dia, confirm lagi padu. Kat bawah dia pula ada fingerprint sensor. Response rate fingerprint dia biasa je, bukanlah yang tercepat, tapi yang penting tak lag. Yang menariknya, ada satu features yang menarik untuk mereka yang forever alone. TCL Plex ni ada dedicate Google Assistant button. Kalau korang jenis yang suka cakap ataupun berbual dengan Google Assistant ni, senanglah, tekan je butang ni. So guys, congrats, sekarang korang dah berteman. TCL Plex ni juga masih lagi mengekalkan audio jack pada bahagian atas. Bahagian bawah dia ada speaker dan USB Type-C port. Speaker dia boleh tahan kuat juga. Bila saya fikir-fikir balik, bila combine kualiti skrin dengan audio dia, dia beri saya kepuasan seolah-olah TCL Plex ni ibarat macam mini TV. Beralih kepada internal spek dia. Untuk mid-range smartphone dengan Snapdragon 675, this is a great deal. RAM yang dibagi pun 6GB dan storage dia pula 128GB. Kira nice lah kan? Saya dah try PUBG dengan COD. Walaupun grafik dia kita set tengah-tengah, tapi still layan lagi lah. Mungkin sebab skrin dia yang nice. Bateri yang TCL bagi ialah 3820 mAh plus dengan quick charge 3.0. Kalau digenapkan terus kepada 4000 mAh, memang dah cun lah TCL Plex ni.
Kemudian dia boleh connect 4 Bluetooth speaker dalam satu masa. 4 guys. Sebab apa? Sebab satu tak cukup power. Tapi kalau korang dah guna Bluetooth speaker, korang tak boleh guna headphone jack. So korang kena pilih salah satu lah. OS TCL Plex ni dia guna TCL UI based on Android Pie 9.0. Navigation dia agak smooth dan interface dia pun tak serabut sangat. Dan satu lagi yang agak penting, dalam tempoh penggunaan saya, TCL telah bagi OTA security patch yang bertarikh 1 Oktober 2019. So, good job TCL. Kepada brand besar yang lain yang masih tak update lagi security patch yang lama tu, boleh kot tutup muka sekejap. Malu. Kesimpulannya, walaupun TCL Plex ni telefon pertama daripada TV maker TCL, tapi ciri-ciri yang ada pada TCL Plex ni membuatkan ia satu mid-range smartphone yang agak bagus dan harga dia yang mampu milik. Dan saya percaya pada masa akan datang, bila TCL dah keluarkan lebih banyak smartphone, TCL mampu untuk bersaing dengan manufacturer atau brand yang lebih besar dan lebih famous. Tinggalkan pendapat korang tentang TCL Plex ni, dan sekiranya korang ada cadangan yang ingin diajukan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita orang dan tekan butang loceng tu untuk ketahui update yang terbaru. Itu saja daripada saya. See you in the next video. Adios.